Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan, tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Sekali lagi, Alhamdulillah saya ucapkan Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari Ahad. Hari ini hari Ahad, Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kita diberikan orang kata rezeki, diberikan rezeki sekali lagi bangun pagi. Bangun pagi, Alhamdulillah. Jadi hari ini saya masih lagi berada di ruang pejabat di rumah, masih lagi bekerja di rumah sepenuhnya buat masa ini. Seminggu kalau keluar pun mungkin ada hal-hal tertentu lah selain daripada mendapatkan barang-barang mentah untuk masak harian. Keluar pun boleh dikira lah sehari, biasanya sekali sahaja dalam seminggu sekiranya perlu masuk ke pejabat. Jadi kepada tuan dan puan sekalian, saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi Alhamdulillah kita dapat meneruskan lagi sekali hari ini. Saya masih berada di Kajang dan cuaca hari ini Alhamdulillah cerah. Jadi hari ini kita dapat lagi meneruskan beberapa perkara serta aktiviti-aktiviti yang kita sudah susunkan. Kebanyakan daripada kita hari Ahad ini merupakan hari bersama keluarga, tetapi bagi rakan-rakan kita yang berada di negeri-negeri seperti Kedah, Johor, mereka hari Ahad ini merupakan hari pertama untuk mereka bekerja bagi minggu seterusnya. Jadi hari ini kita dah masuk ke dalam boleh dikirakan sebagai minggu ketiga dalam bulan Januari 2021 ini. Masa begitu cepat berlalu tanpa kita sedar. Jadi hari ini tuan dan puan, sebenarnya saya bawa satu lagi topik perbincangan, tapi perbincangan kali ini tidaklah berbentuk teknikal sangat, tetapi lebih kepada orang kata melihat semula tentang bab-bab pengurusan dan juga beberapa kemahiran yang kita perlu ada, sama ada untuk diri kita sendiri ataupun apabila kita menyusun staff kita tu, maksudnya kita menyusun kerja-kerja, menyusun skop kerja dalam syarikat kita. Jadi kadang-kadang tuan dan puan, kita bila kita terlalu terikat dengan teori, susah untuk kita bergerak. Tetapi kalau kita nak bergerak tanpa memahami perkara itu berdasarkan daripada perspektif teori, itu pun susah juga. Jadi kita sebagai orang kata individu mengambil pendekatan untuk ada keseimbangan, di mana kita mengambil tahu hal-hal teori, pada masa yang sama kita sebagai usahawan memang kita buat, kita kena jalankan perkara-perkara tu. Jadi kalau kita kata dalam bisnes memang ada banyak teori lah. Jadi kita mungkin ada di kalangan kita yang berkesempatan ataupun mempunyai latar belakang pendidikan yang lebih baik, maksudnya tuan dan puan menyambung pelajaran sampai ke tahap master ataupun PhD. Jadi ada ilmu-ilmu banyak yang berbentuk teori itu sebenarnya dapat menyokong dan membantu kepada kita untuk memahami kenapa setengah perkara berlaku, kenapa reaksi-reaksi tertentu itu wujud atas perkara-perkara yang berkenaan. Dengan adanya teori kita akan faham. Jadi macam kebanyakan kita sebagai usahawan kita buat. Jadi kita dapatkan satu keseimbangan di mana kita fahamkan teorinya dan pada masa yang sama kita buat. Jadi kalau dalam pengurusan kewangan dia ada teori dia, dalam pengurusan organisasi dia ada teori dia. Jadi semua-semua pun sebenarnya ada. Jadi itu kita ambil pendekatan, kita meraihkan. Jadi kalau kita ada professional managers, biasanya saya sebut sebagai professional managers lah, professional managers yang mana mereka ini memang sudah dilatih untuk menjadi pengurus. Maksudnya secara profesional mereka dah dilatih, mereka mungkin belajar di universiti ke mana-mana. Walaupun sebahagian besar daripada kita ni kita kata belajar jalanan, kita pakai buat sahaja, tetapi bagus along the way tu, sepanjang perjalanan kita buat itu kita belajar, kita pelajari mengapa perkara-perkara ini berlaku. Ada teori-teori di belakang itu yang bagus untuk kita tahu, supaya apabila ada reaksi-reaksi ataupun keadaan-keadaan tertentu yang berlaku itu, kita dapat menerima dalam keadaan faham. Kita dapat menerimanya dalam keadaan kefahaman. Baik, jadi bila kita bercakap tentang pengurusan ni tuan dan puan, dia tak nak memang dia ada dalam satu orang kata struktur organisasi. Kalau kita tak faham teori sekalipun, tuan dan puan akan nampak secara semula jadi dia akan ada macam itu. Contoh kita sebut sebagai kita ada top level managers, kemudian kita akan ada satu lagi bahagian yang kita biasa sebut sebagai middle level managers, kemudian kita ada satu lagi yang kita sebut sebagai frontline managers, dan kemudian bawah tu barulah kita ada beberapa lagi kumpulan yang mungkin tuan dan puan susunkan dalam struktur pengurusan syarikat tuan dan puan. Jadi secara semula jadinya tuan dan puan akan nampak lah kalau macam top level managers tu bilangannya akan sedikit, dan seterusnya semakin ke bawah kita akan ada semakin banyak. Kalau dalam syarikat bisnes tuan dan puan, kita lihat dalam struktur syarikat, contoh kita kata kita ada pemegang saham, kemudian kita ada ahli lembaga pengarah. Pemegang saham dia hanya pemilik saja, dia tidak dalam
dalam struktur pengurusan. Jadi kita terus akan lihat kepada ahli lembaga pengarah, kemudian kita akan lihat kepada bahagian pengurusan tertinggi, kemudian kita ada bahagian pengurusan, kemudian kita akan ada bahagian operasi. Jadi semakin ke bawah itu maksudnya semakin ramai. Jadi katalah contoh di bahagian operasi itu kita akan ada lebih ramai berbanding daripada di bilangan orang-orang yang ada dalam ahli lembaga pengarah. Itu kalau kita lihat dalam struktur organisasi sebuah syarikat yang biasa. Jadi dalam keadaan normal tuan dan puan, perkara ini akan berlaku secara semula jadi. Tetapi dalam pengurusan organisasi dia memang ada teorinya. Dia ada teorinya di mana setiap tahap ataupun di setiap level pengurusan itu akan ada kemahiran-kemahiran tertentu yang ada. Jadi kalau kita macam usahawan, kita terus ada job scope. Kita kata ada job scope dan kita kata ada job specification. Maksudnya apakah kriteria ataupun apakah kemahiran-kemahiran yang diperlukan pada setiap tahap itu, pada setiap tahap pengurusan itu supaya kerja-kerja ataupun tugas-tugas pengurusan itu dapat dijalankan. Jadi sebenarnya yang kita namakan, contoh kita namakan sebagai the C-suite, CEO lah, CFO ke CEO tu semua, itu adalah nama jawatan-jawatan kepada pengurus-pengurus di tahap-tahap yang kita dah susunkan tadi. Jadi ini semua sebenarnya bergantung kepada struktur pengurusan organisasi. Kalau macam professional managers kat luar sana tuan dan puan, mereka memang dah dilatih untuk bekerja dalam struktur syarikat yang berbentuk corporate, yang berbentuk corporate, dan mereka mengambil kira size organisasi berkenaan. Kalau macam kita SME kan, katalah saiz syarikat kita keseluruhan total staff kita katalah ada 20 orang. Maka kita bila dalam 20 orang tu tuan akan nampak bagaimana tuan sendiri secara semula jadi susunkan struktur itu. Mungkin yang di atas tu cuma akan ada 3 orang. Kemudian akan ada 4 orang. Kemudian akan ada 3 orang lagi. Dan mungkin ada lagi support. Support tu maksudnya sama ada tuan dan puan ambil freelancers, ataupun tuan dan puan ambil part-timers, ataupun tuan dan puan ambil job basis punya workers yang datang tu tadi. Jadi tetapi secara umumnya hierarki tu tadi, di mana top managers tadi kepada middle level managers tadi hinggalah kepada frontliners tu tadi, dia semakin ke bawah itu semakin banyak, semakin ramai orang-orang yang kita perlukan. Jadi itulah antaranya orang kata tuan dan puan, bila kita kata kita menyusun, ada tahap-tahapnya dan juga ada kemahiran-kemahiran yang diperlukan pada setiap tahap tu tadi. Jadi sebagai orang kata sebagai contoh kita kata kita nak bawa masuk ahli lembaga pengarah. Jadi ahli lembaga pengarah ini mesti mempunyai satu kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Contoh bila kita kata top managers ni, contohnya dia mesti boleh melihat konsep forecast tu tadi. Maksudnya dia boleh melihat ke depan dan dia boleh menstrukturkan forecast itu tadi kepada satu plan. Yang buat tu orang lain kan, tetapi dalam contoh sebagai ahli lembaga pengarah, mereka sebenarnya terlibat dalam menyusun polisi-polisi ataupun dasar yang perlu ada dalam sebuah syarikat. Contohnya polisi apa-apalah, mungkin polisi pelaburan, mungkin polisi keuangan, mungkin polisi operasi syarikat. Polisi maksudnya dasar yang besar-besar untuk syarikat. Jadi katalah polisi syarikat itu, kita kata polisinya adalah untuk menjalankan bisnes dalam Malaysia sahaja, contoh. Jadi mengapakah polisi ini dibuat? Kenapakah polisi ini diletakkan sebagai satu dasar dalam syarikat? Mestilah ada sebab-sebabnya. Yang ini yang memerlukan satu tahap kognitif lah yang saya sebut, dan juga satu tahap kemahiran yang membolehkan ahli lembaga pengarah ini buat fokus. Contoh kalau dia kata fokus 5 tahun ke 10 tahun akan datang, dia akan nampak macam mana industri ataupun macam mana syarikat ini akan bergerak dalam perjalanan bisnes. Jadi dia boleh nampak macam tu dan dia boleh jadikan dia sebagai satu konsep plan untuk dijalankan oleh eksekutif tu tadi, oleh satu kumpulan. Jadi kadang-kadang tuan dan puan, kita kena ada orang yang boleh fikir jauh tu, pandang jauh tu. Dia boleh macam tu. Dalam perancangan kita memang kita akan buat secara yang kecil, katalah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ataupun 5 tahun punya plan. Tetapi kita perlu ada satu plan juga yang besar, iaitu antara 5 ke 10 tahun, ataupun kalau company yang lagi besar, dia akan lihat rancangan dia lebih lama.
Jadi itu pun bergantung kepada bagaimana kita sebagai usahawan kita nak menyusun ataupun macam mana kita nak bawa syarikat kita tu tadi. Itu jadi satu contoh tuan dan puan, bila ahli lembaga pengarah kita perlukan antaranya adalah orang-orang yang boleh melihat jauh ke depan. Dia boleh think big picture, macam tu. Dia boleh lihat lebih daripada situ. Dan apabila kita perlukan orang dengan kemahiran ini, bermakna kita perlukan orang-orang yang ada satu jenis latihan sebagai professional managers. Maksudnya mereka ada akses kepada informasi berbentuk perkembangan ekonomi, situasi keuangan, dan juga kita perlukan orang-orang yang boleh memberi input kepada bagaimana nak menyusun strategi kepada pengurusan syarikat kita tu tadi. Itu di bahagian orang kata top level yang kita sebut tadi tu. Tetapi ahli lembaga pengarah dia tak terlibat dalam operasi. Dia hanya berbincang, membuat keputusan dan membentuk polisi-polisi serta dasar-dasar syarikat. Contoh macam kita kata dasar syarikat kita, macam kita sebelum ni kita ada satu yang kita sebut sebagai dasar pandang ke timur, contoh yang itu dari konteks pengurusan organisasi yang lebih besar. Jadi bila kita sebut sebagai dasar pandang ke timur macam mana? Bermaksud kita kata kita mencontohi negara-negara negara-negara Asia, negara-negara yang dekat dengan negara-negara Asia yang budayanya lebih kurang sama dengan kita. Jadi itu satu polisi ataupun satu dasar yang dah diletakkan. Kalau macam kita macam mana? Apa dasarnya? Contoh katalah kita kata syarikat kita mempunyai satu dasar, mesti setiap daripada 30 polisinya ataupun dasarnya, setiap daripada 30% keuntungan syarikat mesti diberikan semula kepada komuniti, kepada masyarakat, contoh. Adakah ada perkara-perkara macam itu? Itulah perkara-perkara yang perlu dilihat, mengapa perlu ada dan bagaimana dia membolehkan syarikat kita berkembang dan maju ke hadapan. Jadi orang-orang macam ini yang kita perlukan dalam ahli lembaga pengarah. Jadi seterusnya kemudian baru kita sebut sebagai bergantung kepada macam mana tuan susun. Mungkin tuan terus letak kepada top level managers itu, tak kira sama ada dia berbentuk C-suite ataupun tidak, itu hanya nama jawatan. Tetapi katalah daripada ahli lembaga pengarah mungkin tuan ada 3 ke 5 orang sahaja. Kemudian dalam bahagian managers tu mungkin tuan akan ada sekitar 6 orang lagi untuk mengetuai semua bahagian. Untuk mengetuai semua bahagian tu mungkin tuan ada lagi dalam 4-6 orang. Jadi ini semua bergantung kepada saiz. Kalau tuan dan puan punya syarikat tu mungkin ada dalam sekitar 100 orang. Jadi yang paling banyak bilangannya adalah yang di bawah di bahagian operation tadi tu. Yang bahagian operation. Jadi ini adalah sebenarnya tuan dan puan, perkara ni berlaku kita rasa macam secara semula jadi kita memang susun macam itu. Sebenarnya dia memang ada orang kata teorinya atau orang kata pengurusan organisasi secara fundamentalnya memang ada benda-benda ni disusun. Jadi itulah perkara-perkara yang kita kata kita pelajari dari masa ke semasa. Jadi macam kita usahawan kadang-kadang kita tak ada orang kata kita tak ada peluang untuk belajar secara formal. Tetapi apa yang berlaku, itulah kita bawa masuk professional managers, orang-orang yang memang dah dilatih untuk bekerja dalam syarikat dan membangunkan syarikat kita. Itu yang kita bawa masuk tu. Itu yang kedua, barulah kita akan nampak bagaimana pengurusan sumber manusia atau pengurusan talent tu tadi sebagai satu cara bagaimana kita mengurus organisasi kita tu tadi. Jadi perbincangan ini sebenarnya banyak dan panjang, tetapi orang kata bagi kita sebagai usahawan, bila kita berjalan, kita jalankan perniagaan, kita kata kita nak memberi keutamaan kepada kelangsungan ataupun to survive dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan sekarang banyak yang kita kata nak survive, nak sustain pun belum tentu, tapi kita kata nak survive dulu, survive untuk satu tempoh yang lama ni, 2-3 tahun ni dalam keadaan pandemik sekarang. Kita tak tahu bila sebenarnya akan betul-betul kita stabil tu, kita tak tahu lagi. Kita tak tahu. Jadi dalam keadaan itu sebenarnya kita memerlukan orang yang lebih kuat dalam kita punya struktur organisasi, supaya dia boleh betul-betul melihat keadaan dengan lebih jauh, sekurang-kurangnya 3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, dan pada masa yang sama boleh membawa dia kepada satu konsep untuk kita jadikan sebagai strategic plan bagi syarikat kita. Jadi itulah perkaranya tuan dan puan. Jadi bergantung kepada apa yang kita nak.
lah. Katalah kalau kita kata tak apa puan, saya memang nak structure saya ni maintain dengan 5 ke 10 orang ni saja. Tak mengapa tuan dan puan. Tuan dan puan boleh rancangkan sahaja, kerana sepanjang tuan dan puan jalankan rancangan itu nanti akan ada perubahan, dan apabila perubahan itu berlaku, maka tuan dan puan perlu bersedia untuk bersedia melalui perubahan-perubahan yang mesti dibuat. Jadi mungkin tuan dan puan kata okey, untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun ini saya nak maintain dengan structure yang ada dengan 10 orang ni saja. Okey, tak apa, jalan dulu. Tetapi perlu ada satu persediaan, masuk saja tahun kedua dan ketiga tu tadi mesti ada persediaan. Katalah tiba-tiba kita nampak, dia tak boleh tiba-tiba, sebenarnya tuan dan puan akan nampak ini perlu dikembangkan lagi ataupun perlu diuruskan lagi, tak boleh maintain dengan struktur yang sama. Tuan dan puan akan nampak dia tak lama, dia dalam tempoh antara 6 ke 12 bulan itu tuan dan puan dah nampak. Jadi mungkin sekarang nak maintain dengan struktur macam itu, tetapi kena ada dalam fikiran kita, bear in mind that we must be ready for changes towards movement tu tadi. Kalau kita perlu besarkan dia, perlu tambah struktur tu tadi, di mana-mana level tu kita perlu tambah, kita tambah. Macam saya sebut tadi ada level tu kan, kita kata top level managers, middle level managers tadi dengan yang frontliners. Frontliners ni maksudnya memang yang bahagian operasi lah, yang terus orang kata reach out to the market yang kita serve tadi tu. Jadi operation lah, dalam bahasa kita biasa kita sebut sebagai team operasi, operational team. Jadi dalam operational team tu apakah kita perlu tambah? Kita perlu tambah bilangan orangnya. Tak bermakna staff. Kalau tuan dan puan punya structure dia berbentuk kepada agent ke, kepada stockist ke, kepada subsidiaries ke apa, dia tak semestinya pertambahan staff. Orang tu bermaksud sumber-sumber orang yang diperlukan di tahap itu untuk menguruskan hal-hal yang itu. Jadi kefahaman kita mesti kena diperjelaskan dari masa ke semasa. Tak apa tuan dan puan, memang kebanyakan usahawan kita secara realitinya kita tak ada, we don't have the luxury of time to harness our skill as a professional managers. But what we can do is to get professional managers to come to our company, to get the right people, to get the right professional managers to work with us, to work in our company. Tapi kalau tuan dan puan memang ada kebolehan, memang ada kelapangan masa dan boleh melakukan perkara itu, memang saya sarankan untuk tuan dan puan mengambil tahu dan mempelajari beberapa bahagian teori, terutama dalam pengurusan organisasi, dalam pengurusan perniagaan ekonomi, supaya membolehkan kita lebih tenang dengan memahami mengapa perkara-perkara ini berlaku, mengapa perubahan-perubahan itu berlaku. Jadi kita tak ada orang kata perkara yang kita sebut kata betul atau salah dengan apa yang kita buat. Betul je, tak ada masalah, tuan dan puan boleh buat. Katalah kita buat keputusan buat A adalah betul untuk keputusan tuan ambil, dan juga betul untuk keadaan syarikat tuan dan puan. Tetapi A mungkin tak betul untuk orang lain, mungkin salah untuk syarikat orang lain. Jadi keadaannya macam itu tuan dan puan. Jadi apabila kita mengetahui macam itu, bagaimana kita nak susun dengan kemahiran-kemahiran tertentu, kita akan lebih tenang, kita akan lebih selesa, kita tak ada rasa orang cakap banyak sangat perasaan yang tak menentu apabila kita jalankan bisnes ini. Jadi tuan dan puan, selain daripada kita kata kita mengopi lah, kita jumpa orang secara online terutamanya sekarang, selain daripada itu, salah satu perkara adalah dengan memahami beberapa teori yang ringkas-ringkas ini, untuk kita faham mengapa perkara ini berlaku. Rupanya memang dia adalah satu norma, dia akan berlaku. Jadi kita tak perlu risau ataupun kita tak perlu orang kata takut dengan keadaan-keadaan tertentu apabila kita mengetahui ada teori di belakangnya. Jadi kita tak takut. Contoh bila kita jalan jatuh, kita tak takut sebab kita faham bahawa kita ada teori gravity. Kita akan jatuh ke bawah. Kalau kita jatuh ke atas tu yang kita jadi pelik. Tetapi bila kita jatuh, kita jalan naik basikal ke, naik motor, naik bas ke, naik kapal terbang ke apa, kita tahu ada teori gravity yang menjadikan apabila jatuh, kita jatuh ke bawah. Jadi bila kita jatuh ke bawah, kita terimalah betul lah tu jatuh ke bawah. Jadi kita terus fokus kepada bagaimana untuk mengurangkan kesakitan, bagaimana nak mengelakkan jatuh. Kita terus fokus kepada macam itu. Jadi keadaan itu sama macam bisnes. Bila kita mengurus ni. Jadi bila kita faham kenapa perkara tu berlaku, kita tak adalah fokus asyik nak marah-marah kenapa jatuh ke bawah. Kenapa jatuh ke bawah, kita dah tak ada isu benda tu. Kita faham. Yang kita fokus adalah macam mana nak kurangkan sakit kalau jatuh, macam mana nak kurangkan kekerapan jatuh, macam mana kita buat supaya kita tak payah jatuh.
Jadi itu adalah analoginya tuan dan puan. Baik tuan dan puan, sebenarnya pagi ini itu adalah antara orang kata perkongsian yang ringkas, kerana bila kita sebut tentang kemahiran tuan dan puan, kita akan memerlukan kemahiran yang berbentuk teknikal. Kita akan memerlukan kemahiran yang berbentuk kita membuat keputusan, kita memahami konsep-konsep tertentu dan membolehkan kita buat keputusan. Kita juga memerlukan kemahiran yang kita sebut sebagai interpersonal dan komunikasi dengan orang lain. Jadi sebenarnya mana-manalah must have management skill. Kat mana-mana pun sebenarnya tak boleh lari kepada 3 ni. Tentang technical skill. Technical lah. Nak buka email tu pun technical skill. Nak jawab email pun technical skill. Jadi kena ada technical skill. Jadi kita sebagai usahawan, apakah perkara-perkara kemahiran yang berbentuk teknikal yang kita mesti ada? Yang itu kita kena tahulah. Technical skill tu kena ada. Yang kedua kita kata decision skill, memahami kita buat keputusan. Jadi nak buat keputusan tu kita memahami konsep-konsep tertentu. Contohlah kita faham konsep law of demand and supply contoh. Kita faham konsep tu. Jadi bila kita faham konsep tu kita boleh buat keputusan. Kemudian kita kata tentang interpersonal skill, bagaimana kita berhubung dan kita kata terus kita sambung sebagai komunikasi. Jadi bila kita ada kemahiran-kemahiran ni tuan dan puan, 3 ini adalah kritikal apabila kita duduk di bahagian pengurusan. Tak kira lah pengurusan tu top level ke, middle level ke, frontliners ataupun operational ke, tak kira. Kita mesti ada 3 kemahiran ni. Tetapi dia punya which one is more depends on which level you are. Contoh kalau macam kita di bahagian operasi, kita mesti ada banyak technical skill tu tadi. Tapi kalau bahagian operasi tu memerlukan kita kerja dengan customer, iaitu bidang customer service, kita perlu ada that communication skill dengan interpersonal skill tu tadi. Katalah dalam bahagian operasi kita kena buat sales contoh. Lagilah kita perlukan technical skill tu, dan juga kita perlu lagi lebih nak buat orang kata decision. Terus nak offer kat customer ni apa. Kalau customer ni macam ni, offer yang mana. Kalau customer ni tolak, nak buat apa. Kalau customer ni hesitate, nak buat apa. Kalau customer ni confirm beli, terus nak buat macam mana. Jadi decision skill tu pun penting. Jadi kadang-kadang kita ingat kemahiran ni hanya untuk top level saja. Tidak tuan dan puan, dia semua. Jadi 3 kemahiran penting tu tadi, iaitu technical skill tadi, decision making skill tadi, dan juga communication skill tu tadi. Jadi perkara-perkara ni skill kita kata skill, kita boleh transfer, kita boleh belajar, kita boleh baiki. Mana-mana skill sebenarnya kita boleh buat macam itu. Jadi kita orang kata dari masa ke semasa kita ada benda-benda yang kita buat untuk menambahkan kemahiran. Jadi setiap level managers tadi tu sebenarnya ada kemahiran-kemahiran tertentu yang diperlukan. Macam saya sebut tadilah, kita di tahap ahli lembaga pengarah yang membuat keputusan dan dasar-dasar, kita perlukan satu kemahiran untuk melihat perkara yang jauh. Maksudnya kita boleh lihat from conceptual tu tadi, from perkara yang berbentuk future tu tadi, kita boleh ambil dan susunkan sebagai satu strategic plan yang kita boleh buat. Maksudnya jadi sebagai actionable plan kepada tim eksekutif kita tu tadi. Jadi tuan dan puan, perkara-perkara ni kita kata bukan hanya memerlukan kemahiran berfikir sahaja, tetapi juga perlu kemahiran nak buat tu tadi. Tapi dari segi execution kita dah tahulah, kita ada different level of managers. Jadi kita sebut sebagai orang kata bila top level, middle level dengan yang frontliners ataupun yang operational tadi, yang buat tu tadi, yang menjalankan tu ada kumpulan lain yang akan buat. Ada kumpulan lain yang akan memastikan, memantau dan buat keputusan. Ada satu kumpulan lain yang membuat polisi dan dasar besar untuk syarikat. Jadi secara semula jadi tuan dan puan, kita akan buat benda tu tetapi sebenarnya dia ada teori dia ada konsep pengurusan organisasi yang memang dipelajari di luar sana secara profesional oleh mereka yang jadi seorang professional managers. Jadi kita sebagai usahawan, sekali lagi saya menyebut tuan dan puan, kalau kita nak memang ada tujuan nak mengembangkan syarikat, kita kena bawa masuk these professional managers. Kalau macam kita SME, kita ikut poket SME lah, kita ikut kita punya kemampuan syarikat, bukan hanya kemampuan tetapi keperluan masa akan datang. Kalau ikut yang mampu aja tapi tak memenuhi keperluan, company kita tak boleh move. Jadi kita kata okey, bajet saya 100 saja, tapi sebenarnya keperluan kita perlu belanja 1000 untuk ke depan. Jadi kita kena fikirlah, itu yang kita kena kata letakkan kita punya susunan
dengan strategi tadi, macam mana nak cukupkan 1,000 supaya kita boleh mendapatkan benda yang diperlukan oleh syarikat kita. Kalau kita kata saya ada 100 je, so saya buat 100 saja, jadi maksudnya syarikat kita tak dapat nak dapat hasil apabila kita tak dapat nak berbelanja 1,000 sepatutnya tadi tu. Jadi saya yakin tuan dan puan dapat memahami keadaan ini, dan pada masa yang sama jangan stres tuan dan puan, jangan stres. Dalam perusahaan menjalankan perniagaan sebenarnya memang stres, tetapi semua benda kita buat pun akan ada stres. Yang penting tuan dan puan jaga kesihatan, kerana dalam keadaan sekarang adalah kritikal untuk kita dalam keadaan yang baik, sihat, tenang, boleh berfikir secara waras, dan juga membuat keputusan-keputusan yang baik dengan adanya kemahiran yang kita ada, dengan adanya kemahiran komunikasi dan hubungan orang lain yang kita ada, kita dapat buat keputusan dengan baik. Jadi kalau kita kata saya nak gerak dengan 10 orang ni je puan dalam tempoh sekarang, geraklah, buat dulu. Jangan terlalu stres nak berkembang juga dalam keadaan sukar. Kalau bisnes tuan dan puan dalam keadaan sekarang merupakan keadaan di mana tuan dan puan belum, teruskan. Tapi kalau dalam keadaan sekarang di mana tuan dan puan dalam keadaan bisnes yang perlu berjaga-jaga, dan maintain dulu. Jadi paling penting tuan dan puan jaga diri. Jaga diri, kerana perniagaan itu adalah penting. Perniagaan itu adalah yang membawa rezeki kepada kita. Tetapi tuan dan puan ada perkara yang lebih penting yang lain, itu adalah termasuk menjaga kemaslahatan diri tuan dan puan, keluarga, rakan-rakan di sekeliling tuan dan puan juga. Jadi untuk itu tuan dan puan, insya-Allah apa-apa pun reach out. Sekiranya tuan dan puan perlu bercakap dengan sesiapa tu, bercakaplah dengan sesiapa yang membolehkan tuan dan puan lebih tenang, dapat clarity dalam apa yang tuan dan puan nak buat, insya-Allah. Jadi untuk itu kita jumpa lagi tuan dan puan dalam video akan datang. Kita sama-sama menjalankan apa-apa yang sedang kita jalankan dengan keadaan baik, dan kita usahakan perkara-perkara baik supaya dia mendatangkan kebaikan kepada kita, keluarga kita, masyarakat kita, semua orang yang berada di sekeliling kita, dan hasilnya nanti kepada keseluruhannya negara kita, insya-Allah. Jadi untuk itu tuan dan puan, jumpa lagi. Assalamualaikum.